رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu bersama-sama pada pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan yang dirahmati Allah SWT dengan doa para malaikat dalam majlis ilmu, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung hikam kita, hikam yang keempat, muka surat 8. Muka surat 8, hikam yang keempat, tajuknya tidak perlu mengatur semua urusan dunia. Ni kali kita bincang al-hikam ni, otak dia kena sharp sikit, kena asah sikit, sebab dia memang agak berat kan. Dia agak berat kita fahami. Dan sebenarnya sepatutnya dia tak berat kalau kita belajar masa kita kecil-kecil. Kalau semua urusan dunia, disebutkan hikamnya al-nafsan minat tadbir فَمَنْ قَامَ بِهِ وَلَوْكَ عَنْكَ لَا تَقُمْ بِهِ بِنَفْسِكَ. Istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, iaitu mengatur urusan duniawi dengan susah payah, kerana sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu sudah diurus oleh Allah. Tidak perlu engkau turut mengurusnya. Kan? Nak kena tajamkan sikit otak ni. Apa tu urusan dunia? Baik, kita baca dulu penjelasannya. Syekh Ibnu Athaillah, semoga Allah merahmati beliau dan kita nafa'an bi ilmi, dan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau. Dia penulis buku ni mengingatkan kepada kita akan pemahaman yang salah pada kebanyakan orang mengenai mutiara hikmah ini, hingga cenderung memunculkan gambaran negatif yang boleh membawa pengaruh buruk dalam tata kehidupan masyarakat Islam. Menurut Syekh, seorang hamba harus mengenal kewajiban yang dibebankan Allah atas dirinya, termasuk juga tugas untuk mengurus dan menata dunia. Sedangkan apa yang menjadi haknya merupakan hak atau kuasa bagi sang pemberi, kewajipan untuk menentukannya. Oleh kerana itu, ia tidak perlu lagi merasa risau secara berlebihan atas keputusannya, sebab kerisauan semacam itu justru menunjukkan lemahnya iman para hamba. Jadi kita ambil poin dulu. Yang pertama, kita baca Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita akan pemahaman yang salah. Maknanya tadi kita baca itu ramai orang salah faham. Dan yang ini kita harapkan kita boleh faham dengan baik. Salah faham dia apa? Dia kata ini, hingga cenderung memunculkan gambaran negatif. Maknanya salah fahamnya ialah ada gambaran negatif bahawasanya kita tak perlu urus sangat pasal dunia ni, sebab Allah dah urus. Kan itu kan ayat tadi sebut. Kan Allah dah urus, Allah yang mentadbir dunia ni, Allah dah handle semua, dah takbir semua. Kita tak payah susah-susah sangat. Ya? Itu salah faham. Baik, kemudian menurut Syekh, seorang hamba harus mengenal kewajipan yang dibebankan Allah kepadanya. Ini poinnya, kewajipan yang dibebankan Allah kepadanya. Dan apa maksud kewajipan yang dibebankan Allah? Maksudnya ini ayat Quran kan ada, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan dibebankan. Taklif, kata taklif ni, dia bukan beban yang kalau kita bayang ambil orang besar takkan kepala, beban berat ni. Kata taklif ni maknanya tanggungan. Jadi kita semua mukallaf. Biasa dengar mukallaf, mu'allaf. Mu'allaf semua tahu, mukallaf tak tahu. Itu malam tu. Sebab mu'allaf bukan kita semua mu'allaf. Tapi kalau mukallaf, kita semua mukallaf. Tiba-tiba mu'allaf kita kenal, mukallaf kita tak kenal. Kita semua mukallaf tu, tapi bukan mu'allaf. Biasanya apa? Mu'allaf ni asal daripada perkataan al-lafa, maksudnya lembut. Jadi mu'allaf adalah orang yang Allah lembutkan hatinya untuk cenderung kepada Islam. Dan sebenarnya mu'allaf ni bukan untuk orang yang dah masuk Islam. Sebenarnya dia untuk orang yang belum masuk Islam. Bila dah masuk Islam, dia bukan mu'allaf, dia Muslim. Dia dah join the gang. Dah masuk gang, okay? Dia dah masuk dengan kita, dia dah Muslim dah, dia bukan mu'allaf lagi. Cuma di tempat kita kadang dah 20 tahun dah jadi Islam, mu'allaf lagi semua. Dan kalau macam tu lah, semua sahabat Nabi mu'allaf belaka. Semua masuk Islam kan? Kan yang dia kat Mekah nak pakai masuk Islam, mu'allaf pun bagus.
Madinah, oh rupanya semua sahabat Nabi Muhammad belaka. Semua masuk Islam kan yang dekat Mekah nak pakai masuk Islam, Muhammad pun berlaku sampai ke Madinah, oh rupanya semua Islam. Contoh yang sekarang dekat Amerika, banyak rakyat Amerika setelah kejadian di Gaza, dia orang mula baca Quran kan, tengok terjemahan Quran, maknanya mula lembut hati. Ada juga yang ikut Quran, sebab dia kata semua orang nak baca Quran ni, aku pun nak tahu jugalah apa dia dalam Quran. Pasal apa semua orang masuk. Semua orang baca Quran, lepas tu tiba-tiba masuk Islam. Dia tertanya-tanya, apa dia jadi ni, apa dia ada dalam Quran. Baca Quran masuk Islam, baca Quran masuk Islam. Dia pun nak tahu juga. Itu dia dah mula dia lembutkan hati. Semua Islam dan semua dah balik. Kan dia tak balik lagi. Kalau tak balik lagi tu bukan tak balik lagi, tak tahu tak balik. Bukan tak balik tu, tak balik lagi. Jadi maknanya kalau kita ada 3 tu, kita mukallaf. Mukallaf tu maknanya orang yang dah ada dosa pahala lah. Mudah bahasa kan, kita dah dapat dosa pahala, ada beban dosa dan pahala. Itu mukallaf. Okay. Jadi 3 Islam, bagian berangkat. Jadi orang 3 suku tak mukallaf. 3 suku boleh jadi kadang-kadang suku tu penuh kan. Satu suku orang balik, tak ada tak berapa normal, dia tak mukallaf. Ataupun mungkin kita yang mukallaf ni ada masa-masa kita hilang ingatan, ada masa-masa mungkin pengsan, masa tu tak mukallaf sebab akal hilang. Jadi boleh jadi tak mukallaf masa tidur misalnya. Jadi apapun jenayah yang berlaku masa kita tidur atau kita pengsan atau ketika kita hilang akal, maka dia tidak dianggap dosa dan pahala. Sama ni maknanya penjelasannya adalah, kita ambil bahasa Arab dia, arah nafsaka min tadbir, maknanya rehatkanlah dari kamu daripada terlalu mengatur dunia. Terlalu mengatur. Kita nak bagi faham gini contohnya, kita misalnya kita nak balik kampung. Ramai balik kampung ni semalam jalan jam. Anda nak contohnya nak balik kampung ni, kita mengatur kan, sebab jalan jam cancel, tolak orang tadi tak jadi. Betul lah ni lah. Tengok jalan juga, kalau masih jam, tengok kesihatan tu, lambat tak lambat tu. Baik, kemudian nak contoh kita atur, iaitu perjalanan jam kita yang balik, kita atur lah. Kemudian jam berapa nak balik, tengok keadaan kesihatan semua, siapkan barang semua, kita boleh atur, memang kita nak atur. Tapi kemudian misalnya kita kata nanti tengah jalan, kita akan atur juga kita nak pergi kat mana misalnya, dan kita akan atur tu semua kita namakan sebagai plan. Banyak trailer ni, banyak kontainer berlalu. Jadi itu yang accident tu. Pasal jalan sesak, banyak kenderaan besar, patut kita keluar waktu ni. Itu masuk dalam mengatur. Sedangkan ada yang kenderaan tu dan berlaku di accident itu Allah yang atur. Yang sinilah yang maknanya kita, kalau kita tenang, kalau kita faham yang ini, kita akan hidup dengan sangat tenang. Contoh kita buat program, buat aktiviti. Katalah kita nak buat mana, saya tengok list dah banyak dah. Nanti yang nanti insya-Allah tak sampai dengan tu. Biasanya gitu kan. Selalunya kita dah ada pengalaman buat program. Saya memang organizer program dari zaman sekolah. Jadi memang kata sampai sekarang pun dia buat program besar kan. Jadi maknanya bila kita buat program ada banyak halangan kan. Contoh katalah kita apply dana, okey, kita kata lulus duit akan masuk tarikh sekian, kita pun dah siapkan belanjawan untuk gunakan kos tu. Tiba-tiba sampai hari tu dia tak masukkan dana tu, dan dia kata ada masalah, tak boleh nak masuk sekian-sekian. Okey, yang itu kita tak boleh kata lah kenapa macam ni, kita pun gaduh, kita marah-marah, kita pun stres, sebab apa? Sebab kita terlalu mengatur. Sampaikan benda yang Allah yang atur kan, nak masuk ke tidak dana tu Allah yang atur. Kita boleh usaha, fokus kat usaha kita. Kemudian masuk ke tidak dana tu, itu kerja Allah. Dan kalau tiba-tiba tak terjadi sebagaimana kita plan, okey je, sebab kita sekarang ni fokus kita ialah okey, tak apa, kalau tak jadi macam ni, kita nak buat macam mana, tukar plan. Mungkin nak kena kurangkan belanjawan ke, kalau ada orang yang sanggup keluarkan duit poket sendiri ke, kita pinjam dulu ke, macam mana tu pula. Yang penting kita adjust. Jadi kita jadi umpama air yang mengalir. Contoh ni lah, kalau online kan, itu kan kena apa? Kena
blok banyak kali sangat ni. Itu kan kalau kita ni terlalu mengatur hidup kita, kita akan kata betul dah blok lagi. Dah tak payahlah cakap lagi pasal Palestin. Kita kata dah berhentilah Syed kena blok, 5 kali kena blok kan. Jadi itu kalau kita terlalu mengantuk. Tapi kalau kita kata kita fokus pada kerja kita, jadi umpama yang mengalir, okey tak apa, kena blok dekat TikTok, kita masuk boleh, YouTube ada lagi, Facebook ada lagi, kita tetap akan menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Fokus kepada kerja kita. Macam kita lah contoh, kita plan. Misalnya kita nak pergi mana, semua kan kita plan. Tiba-tiba sakit, hari nak pergi kita sakit. Kalau kita terlalu merancang, mengatur sangat semua hidup, semua perjalanan hidup kita, kita akan rasa nak sakit pun tiny, tak ada masalah lain pun nak sakit. Sakit pun kita salahkan. Dan sebab kita rasa sepatutnya tak sakit waktu ni. Masa tu misal kadang-kadang kita makan macam-macam ubat supaya tak sakit, maka ubat tak apa. Tapi kadang-kadang yang tak bolehnya ubat yang akhirnya memudaratkan diri kita, semata-mata sebab kita nak mengatur hidup kita supaya tak sakit. Ubat ni kita makan sebagai ikhtiar, bukan untuk mengatur diri kita supaya tak sakit. Dia sikit, tipis dia beza dia. Kalau mengatur tu jatuh diri. Jadi misalnya katalah kita pergi kita keluar rumah, kita nak naik kereta, nak pergi kedai. Tiba-tiba naik kereta tak boleh start kereta. Dan sebab tak boleh start kereta, kita pun sakit hati, kita tutup balik pintu, kita pergi naik kereta orang lain, jiran sebelah. Kereta jiran sebelah kita ni. Dan pasal apa? Jiran sebelah tak ada kat rumah. Dia pergi overseas, tapi dia tinggal kunci kereta dekat kita supaya kita start kereta dia. 3 hari sekali nak start kereta dia. Kita kata dia tak ada, kita punya kereta tak ada start kali, pakai je dah kereta dia. Padahal tak boleh tu, tak masuk dalam perjanjian. Kalau memang kita rasa kita nak buat macam tu, masa awal yang kita beritahu. Tak ada pun sebagai tuan kita beritahu lah awal. Kalau rasa nak pakai kereta ni di mana-mana, pakai je lah. Cuma 3 hari sekali start, itu tak apa. Tapi kalau tak ada perjanjian tu, tak boleh pakai. Kita kata, tak boleh ni, takkan nak pergi jalan kaki, pergi jalan kaki je tu. Pakai je lah kereta ni. Maknanya masa tu kita dah pun mengatur hidup kita nak juga pergi naik kereta dengan melakukan dosa, iaitu menggunakan hak orang lain. Itu dah sangat terlalu mengatur. Jadi mana bila tidak terlalu mengatur, kita akan tenang dengan maknanya apa saja yang berlaku, kita tetap akan cari jalan penyelesaian. Fokus kepada jalan penyelesaian. Itulah fokus kepada tugas tanggungjawab kita. Taklif tadi. Apa dia tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita adalah untuk mengatur dunia ni menjadi lebih baik, menjadi khalifah yang memakmurkan muka bumi Allah. Kita laksanakan ibadah kita. Tapi kalau misalnya tak boleh, dia ada satu lagi. Kadang-kadang misalnya kita sakit, kita nak solat, tapi tak mampu lah kita nak solat elok. Kita sakit, tak mampu nak solat banyak rakaat. Kita pun rasa aku nak solat juga, kita pun sedih. Sedih sebab tak ada nak solat banyak-banyak sebab tak sihat. Kenapa aku jadi tak sihat? Sebab tak sihat ni aku jadi tak ada nak solat banyak-banyak. Sedih tu yang melampau, itu termasuk mengatur hidup. Terlalu mengatur hidup. Sedih okey normal, sebab kita orang beriman, kita nak buat ibadah banyak. Tapi kemudian Allah bagi kita kekangan, kesihatan yang terbatas sehingga kita tak dapat nak buat ibadah yang banyak macam yang kita plan. Tapi tak boleh sampai sedih itu melampau, sampai akhirnya kita jadi jadi hilang fokus kepada tujuan hidup kita. Kerisauan. Jadi kerisauan. Dan maknanya kalau kita faham yang ini, hidup kita akan tenang. Itu dia kesannya. Akan tenang walau apa pun yang berlaku depan mata kita. Susah macam mana pun, itu aturan Allah. Allah yang atur. Kita fokus kepada apa yang perlu kita buat. Halangan-halangan itu benda normal dan benda biasa. Dalam hidup ni kita ada musuh, dia sentiasa cuba untuk halang kita. Sama ada kadang-kadang musuh tu halang secara langsung, kadang-kadang secara tak langsung, kadang-kadang musuh tu halang melalui orang lain yang sama-sama. Misalnya kalau buat program, orang tu AJK kita. Sebab syaitan tak dapat nak goda kita, nak asal kita, dia goda melalui AJK kita. Dan AJK kita itulah yang akhirnya membuatkan program kita kacau bilau. Tak apa, kita jangan terus salahkan dia. Ingat, Islam mengajar mukmin sesama mukmin husnul zon.
Yang sebenarnya syaitan nak tipu kita gagal, syaitan gunakan dia untuk tipu kita. Dan ternyata berarti Islam ajar dari sisi kaedah dah jelas. Sesama mukmin sayang, kena sayang. Sesama mukmin saling mendoakan. Sesama mukmin kena sentiasa husnuzan, sangka baik. Sebab ada musuh yang akan pakai orang sama-sama mukmin ni, yang mana dia rasa dia boleh pakai, dia boleh gunakan untuk senjata dia akan guna. Pada prinsipnya kalau dalam perang sekalipun sesama mukmin tidak boleh saling membunuh, walaupun orang tu very annoying. Ada orang yang sangat annoying kita kata. Dia boleh lawan tak ada kan bagus. Dia saling drama Melayu buat ni. Ada orang identiti yang annoying. Kita semua yang tengok drama tu kita akan rasa kalau dia mati kan senang. Islam ajar gini kaedah dia. Jangan harap ada orang akan mati. Sebab ini kaedah orang kafir berfikir. Sebab tu dia orang bunuh tokoh-tokoh kita. Syekh Ahmad Yasin dibunuh. Ada di Indonesia ada Syekh Ali Jabir dibunuh. Padahal dia bukan pegang pun. Dia hanya mengajar Quran dan mendekatkan. Dia ada target. Dia nak 1 juta orang di Indonesia hafal Quran. Jadi dia buat sungguh-sungguh. Dia selalu buat station tu buat program hafal Quran. Itu saja musuh dah rasa terancam. Sebab musuh memang takut kalau kita dekat dengan Quran. Kita ni kalau nak pegang dengan orang kafir, dengan musuh Allah, tak payah dia fikir nak kat senjata pun. Dekatkan dia dengan Quran, cukup jadi musuh pada mereka. Dia pun takut. Sebab nanti kita akan jumpa bila kita mendekat kepada Quran, baru kita tahu kenapa kita kena dekat dengan Quran dan kenapa musuh takut bila kita dekat dengan Quran. Sekarang kita jauh dari Quran. Jauh, kita boleh kata jauh sebab tidak ada musuh Allah tidak akan berani usik bumi Palestin, tidak akan berani usik Baitul Maqdis kalau dia tengok umat Islam kuat. Itu sejarahnya. Bila dia tengok umat Islam lemah, baru dia mula kacau sana. Sana tu center dia. Sana tu petanda kita ni kuat atau lemah. Kadang-kadang saya fikir, saya rasa saya pun termasuk golongan yang lemah. Kalau kita nak banding-bandingkan daripada umat Islam terdahulu, kita sangat lemah. Jadi kena minta ke Allah, ya Allah, kadang fikir Allah pun tak tahulah macam mana ya Allah nak bagi diri menjadi kuat ni. Kuat yang sehingga musuh memandang kita ni bahaya. Itu baru terlepas. Dia tak pandang kita sebagai pengalaman je, tak sebahaya. Kita takut lah, buat ni takut. Banyak benda kita takut. Nak amalkan ajaran Islam kita takut. Itu musuh tak pandang kita remeh je. Dia tak pandang kita sebagai berbahaya. Kalau betul kita buat, musuh akan nampak kita bahaya. Tapi bila dia nampak kita bahaya, siap-siap lah. Musuh dia tak akan diam. Dia kalau nampak ada orang yang bahaya, dia akan mula fikir itu mengakhiri hayat orang tu. Tapi kena ingatlah ajaran maut di sisi Allah. Allah yang tetapkan. Lebih baik kita mati dalam keadaan mulia daripada kita mati dalam keadaan hina. Jadi kalau memang kita matinya dibunuh oleh musuh, itu kemuliaan yang sangat besar. Sekarang kita nak bina identiti kita supaya kita kuat. Dan musuh Allah melihat Islam ini dengan satu kegerungan. Mereka tu usaha puluhan tahun buat propaganda tentang Islam. Itu tujuannya untuk buat umat Islam lemah, dan umat Islam sendiri pun takut nak cakap tentang Islam. Kan dibuat propaganda tentang Islam ni pengganas. Ada istilah Islamofobia, dibuat orang takut kepada Islam. Itu yang musuh cuba buat supaya kita sebenarnya yang jadi lemah. Kita sendiri cuba tengok hari ni berapa banyak orang Islam malu nak solat kata. Malu. Kan pergi negara orang bukan Islam, tak ada surau, tak ada masjid, malu nak solat tepi jalan, malu nak solat tepi mana-mana rata-rata tempat. Banyak orang kita tak solat kalau pergi negara bukan Islam. Ada seorang jemaah pengajian, jadi jemaah pengajian selalu datang kelas. Tapi sekali tu dia datang, dia bawa hadiah daripada Korea. Dia pergi Korea, dia kata dia bawa hadiah, tapi dia nak cerita ni. Dia kata, Ustazah, saya sedih sangat. Saya pergi sana solat jamak 5 waktu kat hotel. Memang dia sedih, tapi salah lah dia buat. Kenapa solat jamak 5 waktu? Sebab tak ada tempat nak solat. Jadi balik hotel malam baru solat daripada Zuhur sampai Isyak. Ini berlaku mungkin orang yang tak biasa travel tak rasa lah. Perempuan lebih lagi. Kita nak untuk pun susah, bertelekong pun semua. Saya ingat masa pergi Afrika termasuklah yang susah, Afrika Selatan. Cape Town ni termasuk yang susah nak solat, nak jumpa masjid. Masa tu memang waktu ni kita tengok ada masjid, tapi tengok jarak semua tak sempat. Memang kena solat juga kat situ. Masa tu kat pantai. Itulah
Saya niat bila musafir ni dia mendidik kita. Asalnya kita mahu mendidik diri. Ada orang yang tak mahu mendidik diri dia, pergi musafir tak solat juga. Itu tak ada faedah. Jadi dia nak didik diri, menghilangkan rasa malu yang tak bertempat. Solat dekat tepi pantai tu dalam keadaan orang sana tu anjing dia bawa jalan-jalan kat pantai. Dan anjing ni bukan berjalan, berlari. Anjing lari lagi-lagi pada kita. Ada juga terimagine terbanyak tengah solat tiba-tiba anjing masuk. Anjing naik atas jadah kita kan, anjing lompat tekam kita, dia berlari baju. Tak ada seni yang berlari, tak suka-suka dia. Kita solat kat situ. Macam mana tu? Tapi kita hilangkan perasaan tu, tetap solat dekat tepi pantai, atas pasir, memang orang semua pandang. Itu kena hilang rasa malu dekat tempat. Kalau rasa tak boleh buat macam tu, jangan pergi mana-mana. Itu rumah. Tapi banyak orang yang malu. Maknanya malu tak bertempat, dan kita orang Islam jadi malu nak melaksanakan hukum Allah. Hari ni kan nak cakap tentang Islam, kita malu. Kita rasa macam kalau cakap pasal Islam sangat ni macam ketinggalan zaman. Dan sekarang macam tu masyarakat ni. Kalau tiba-tiba atas pentas tengah anugerah apa-apa, tiba cakap pasal Islam. Orang kata ni bukan masjid surau, nak pergi ke situ. Kita sampai malu untuk berdekat kepada Islam. Itu lemahnya kita. Ada Islam yang ada dalam semua urusan hidup kita. Jadi ini yang disebutkan dalam hikmah yang keempat, yang kesimpulannya kita boleh nampak dalam urusan dunia kita memang kena mengatur. Boleh buat plan A, plan B, tapi jangan terlalu mengatur dengan makna kata terjadi apa-apa pada benda yang kita buat tu, terjadinya halangan, kita kecewa, kita putus asa. Dan orang perempuan kadang-kadang misalnya datang haid, banyak wanita yang datang haid rasa down. Sebab tak boleh solat, tak boleh baca Quran. Contoh orang baik tu. Orang baik ni kadang tipu daya orang lain. Setan dia ada keadaan tipu daya ikut level manusia. Orang yang memang tak baik, yang memang malas ibadah, bila datang haid, merdeka, tak payah solat ni. Orang baik, dia suka solat, suka baca Quran. Bila haid, tak boleh solat, tak boleh baca Quran, dia pun sedih. Sedihnya, rasa jauh daripada Allah. Biasa dia dulu masa muda-muda, masa ada haid lagi. Ataupun kita boleh tengok kita kat asrama tu, Allah, dan dia sedih. Yang kadang duduk, bila kita ajak dia buat apa, dia rasa jauh daripada Allah. Ni contoh orang baik. Tapi salah juga macam tu. Sebab haid datang daripada Allah. Sebenarnya ni memang kita kata ni fitrah, ada perasaan tu normal, tapi tetap kena dijaga. Sebab Sayyidatina Aisyah pernah merasakan itu. Jadi Sayyidatina Aisyah tu pernah waktu haji, Sayyidatina Aisyah datang haid. Sayyidatina Aisyah duduk termenung, sedih. Nabi datang, Nabi pujuk, Nabi kata apa? Bukankah haid itu datang daripada Allah? Kenapa engkau bersedih dengan ketetapan daripada Allah? Jadi tak boleh sedih. Walaupun datang haid ada baca Quran, kena happy sebab kita tengah taat dengan perintah Allah. Malah kalau kita solat, kita dah kata. Dan sebab tengah haid tak boleh solat. Jadi kalau kita tengah taat dengan perintah Allah, tak boleh sedih dan tak boleh rasa jauh daripada Allah. Bila kita rasa jauh daripada Allah, tu banyak orang kena rasuk. Dan perempuan selalu kena. Itu tengah dia datang haid. Itu antaranya perasaan dia rasa jauh daripada Allah sebab tak boleh buat apa-apa ibadah. Solat tak boleh, puasa tak boleh, baca Quran tak boleh, dia rasa jauh daripada Allah. Tak, kita sedang dekat dengan Allah juga. Keringat sepanjang masa kita tengah dekat dengan Allah. Cuma ibadah kita ni berbeza-beza. Waktu kita tengah suci, ibadah dia lain. Tengah haid, ibadah lain. Masa muda, ibadah lain. Bila usia dah bertambah, ibadah dia lain. Sebab tu usia bertambah ni, ibadah kita ni boleh duduk dengan kuliah, kan? Kita boleh duduk baca Quran. Duduk tu okey untuk kita yang paling kurangkan tenaga. Tapi orang muda, tu yang orang muda jangan pergi masjid. Memang masjid kena buat aktiviti yang sesuai dengan untuk orang muda. Kita tak boleh kata apalah orang muda tak datang kuliah. Tak kena bagi kuliah cara dia lah. Cara dia pun nak kena melompat ke mana nak kena ada aktiviti fizikal. Sama dengan kita selalu sebut orang lelaki selalu tak ada kalau program apa. Semua banyak perempuan. Sebab orang lelaki cara dia dapat ilmu lain. Dia kalau duduk macam ni tak boleh. Hari tu kita buat orang lelaki cakap perempuan betul. Dia boleh duduk tu. Kalau dia boleh dua-dua, dia lebih hebat. Sebab sebenarnya sahabat Nabi boleh dua-dua.
Jadi kita boleh buat pembahagian. Maknanya kalau masjid nak buat program, kalau kita nak tarik semua golongan, maknanya memang kena pelbagai bentuk dia. Ya? Itu maknanya kaedah ibadah kita yang berbeza-beza tapi sentiasa dekat dengan Allah. Ya? Apa yang kita buat itu ibadah? Pergi berjalan pun kena jadikan dia ibadah. Bukan jalan makan angin suka-suka tak. Jadikan dia sebagai ibadah contoh. Tapi orang negara saya kelas. Sebab tu masa dia datang tanah Melayu, dia bayangkan perempuan kat sini macam perempuan tempat dia. Perempuan tempat dia ni sikit-sikit nangis, sikit-sikit gaduh, sikit-sikit tak rasa hati. Bagi dia lembek lah benda kan, lemah. Dia datang tempat kita, jumpa pahlawan wanita, dia terkejut. Dan kita kuat. Jadi maknanya kita kata wanita sebenarnya kalau bukan dengan Biblia Islam, kita ni hidup ikut emosi. Kan tak nak merajuk, itu yang makin membuat kita lemah dan kita dipandang lemah. Tapi wanita dalam Islam memang hebat. Dalam sirah Nabi itu kita hebat kan? Asma binti Abu Bakar jadi penolong orang yang membawa makanan panjat bukit. Kalau pernah tengok puasa kami pergi hari itu sebab kita ada semangat untuk melakukan kebaikan. Baik, insyaAllah sekarang tu mudah-mudahan kita dapat satu poin yang dengan kita mempelajari hikmah yang keempat, maka kita akan terdapat ketenangan hidup yang lebih selepas daripada ini. Apa boleh terjadi dalam hidup kita semua adalah pentakdiran daripada Allah. Allah yang takdir. Maka tidak perlu terlalu mengatur hidup kita, tapi kita tetap kena atur juga hidup kita. Sebab itu tugas kita. Dan kemudian fokuslah kepada tugas kita dan melihat kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Itu nanti Allah yang tetapkan, tapi kita fokus pada kerja-kerja kita. Okay. Dan itu apa sahaja yang berlaku pada kita tak akan menyesali. Tak ada lah istilah kita kata misalnya tiba-tiba jalan-jalan jatuh rongkang, jatuh loh, pasal apa lah aku lalu jalan ni. Kan kalau aku lalu jalan lain tadi, tak ada lah jatuh rongkang ni. Itu maknanya kita terlalu mentakdir diri kita. Nak ambil iktimah boleh, ambil iktimah maknanya tak boleh lalu jalan ni, bahaya, nanti jatuh rongkang. Dan kali kita lalu jalan lain, itu boleh. Tapi tak boleh menyesali dengan apa yang dah berlaku. Baik, insyaAllah Allah malam. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafaratul